Assalamualaikum. Hai, saya Teacher Lin. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih banyak kepada majalah Pa and Ma kerana menjemput saya bagi topik kali ini. Pada hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua aktiviti fine motor ataupun motor halus yang anda boleh lakukan di rumah sepanjang PKP ni ya. Okey, jadi motor halus ni dia di bawah payung motor skill. Di mana motor skill ni terbahagi kepada dua. Di mana pertama gross motor ataupun motor kasar. Yang kedua adalah fine motor ataupun motor halus. Okey, jadi apakah itu motor kasar dan apakah itu motor halus? Motor kasar ni adalah melibatkan pergerakan-pergerakan yang besar, anggota badan yang besar seperti tangan, kaki, lutut, okey? Jadi ia melibatkan sendi-sendi yang besar lah seperti bahu, siku, punggung, lutut, okey? Jadi itu adalah gross motor ataupun motor kasar. Motor halus pula adalah terdiri daripada jari jemari. Okey, jari jemari kita mana pada video ini, dalam video ini. Okey. Alright. Jadi untuk motor skill dalam fine motor, motor halus ni, okey, dia ada banyak bahagian. Di mana pertama dia melibatkan sensori. Sensori dia punya rasa dia, rasa permukaan, kita panggil sebagai tactile ataupun rasa sentuh. Sentuh di sini, sentuh di sini, sentuh di tips ataupun di hujung jari. Di mana kita punya sensori di tapak tangan sensitif di sini. Okey? Dan juga di sini. Okey? Alright. Itu adalah sensori. Kemudian pergi kepada pergerakan pula, motornya juga. Motornya adalah melibatkan dia punya kekuatan, strength. Kita panggil strength. Okey, di mana strength ni kita bila dia nak tarik benda, dia nak tarik, dia nak genggam, kita nak tengok kekuatan dia takat mana. Alright. Sebabnya kalau andai kata jari jemari anak tidak cukup kuat, anda boleh lihat apabila dia mula nak start menulis. Bila dia nak menulis, kita sebenarnya tak adalah kisah sangat sebenarnya. Cara menulis tu, maknanya gaya nak menulis tu ada macam-macam gaya. Okay, ada orang yelah pegang kat celah tulang ke lah. Tapi key point yang paling penting adalah kekuatan jari dia untuk menulis. Okay, sebab nak pegang pen tu, okay, dia memerlukan effort, memerlukan strength, kekuatan untuk dia pegang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dia sustain, untuk dia sentiasa pegang sambil menulis. Itu kekuatan yang kedua. Okey? Yang ketiga adalah kekuatan untuk masa, dalam jangka masa yang berapa lama. Okey? Jadi anda boleh tengok bila anak-anak dah besar, kalau anda nampak ada dia tak boleh nak nulis lama, atau anda tengok tulisan anak anda cakar ayam, anda boleh tengok dekat bahagian-bahagian pertama mungkin sensori. Kalau dia dah boleh pegang, mungkin dah tak ada masalah sensori. Tapi mungkin dia ada masalah dekat strength, kekuatan. Dia tak cukup kuat, jari dia tak cukup kuat nak pegang pen atau pensel tersebut. Okey, itu yang kedua, kekuatan. Yang ketiga, manipulasi tangan. Okey, di mana jari jemari kita ni dia sangat-sangat, orang kata, fleksibel, okey? Fleksibel bukanlah boleh patah-patah, tidak. Tapi maksudnya kat sini fleksibel di mana dia bukan hanya boleh buat satu perkara saja. Bukan hanya boleh pegang pensel sahaja. Di mana cara kita pegang macam ni. Cara pegang pun ada macam-macam cara. Okey, saya tunjuk contoh. Contohnya kalau saya pegang ini, lain. Nak pegang ini lain. Kemudian pegang ini lain. Cara pegang lain. Jadi ini semua melibatkan manipulasi tangan.
persidangan. Okey, jadi kat sini kita ada pertama sensori, kedua kekuatan, ketiga manipulasi. Jadi di dalam video ini, di dalam slot ini, saya nak share dengan anda semua, kongsi dengan anda semua, apakah aktiviti yang anda boleh buat di rumah bersama anak untuk improve, untuk menambah baik motor skill, motor halus anak-anak anda menggunakan barang-barang yang dah memang ada dekat dalam rumah. Okey? Alright. Jadi kalau ada di antara anda yang pergi kepada terapis, pergi terapi anak-anak anda, mereka akan selalu guna terapati. Okey, terapati dia macam nak kata plastisi pun tak juga, kita panggil pati lah pati, dia lembik-lembik. Dia lembik-lembik. Dia ada grade. Dia ada level-level dia. Pertama lembik sangat, dia kurang lembik. Kemudian sederhana, kemudian dia ada yang keras. Okey, kenapa dia ada level-level? Di mana level-level ni membantu dalam pembinaan kekuatan dan juga sensori serta manipulasi tangan anak anda. Okey, jadi cara pegang benda yang lembik tak sama dengan cara pegang benda yang keras. Cara pegang, cara manipulasi benda yang keras tidak sama dengan cara kita pegang yang lembik. Okey, kalau anda di rumah, bagaimana anda nak buat aktiviti ni kalau anda tak ada parti tu? Perlukah anda guna plastisin atau apa? Itu terpulang. Tapi di sini saya nak tunjukkan bagaimana anda boleh buat aktiviti tu menggunakan barang yang ada di rumah. Okey? Alright. Jadi saya tunjukkan contoh. Di dalam ni saya simpan parti yang saya buat sendiri. Okey. Alright. Okey, ini parti ni of course lah tak sama dengan macam dekat hospital, tapi it serve the purpose. Okey, dia menjalankan tugasnya lah. Okey, bagaimana saya buat ni? Ini betul-betul semata-mata saya menggunakan tepung gandum. Anda hanya perlu gunakan tepung gandum dan juga sedikit air dan pewarna. Okey, kenapa saya warnakan adalah supaya bila anak-anak main tak adalah busan putih je kan. Lagipun dia berbuat daripada tepung. Dia berbuat daripada tepung selain ia murah, okey, dan ia juga insya-Allah tidak berbahaya kepada anak-anak lah kalau tiba-tiba dia termakan ke ya. Okey. Jadi untuk ini bagaimana cara membuatnya, saya bagi tahu dulu. Pertama, tepung gandum. Okey, tepung gandum tu tak kisah tepung gandum jenis apa. Okey, semakin banyak tepung gandum tu semakin orang kata bergantunglah berapa banyak yang anda nak buat besar mana. Okey, alright. Kemudian pewarna tu anda campurkan siap-siap dengan air, jumlah air. Okey, ketika buat tu masukkan air sikit-sikit, kemudian gaul sampailah dia berbentuk pati. Pati ni dia tidak melekat-lekat. Okey, so anda boleh tengok bila saya pegang dia tak melekat. Okey. Okey. Jadi yang ni saya buat satu dulu. Okey, saya buat dia anda boleh tingkatkan konsistensi parti ni berdasarkan berapa banyak air anda nak masukkan lah. Right. Jadi yang pertama, yang ni saya buat agak sederhana guys. Dia tidak terlalu lembik dan dia tidak terlalu keras. Okey, jadi anda boleh pegang, anda boleh tengok, dia boleh ditarik. Okey, dan mudah. Anda hanya perlu boleh simpan dalam bekas dan esok boleh main lagi. Okey, jadi saya untuk aktiviti seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana apakah aktiviti yang anda boleh lakukan bersama parti ini untuk meningkatkan motor skill, untuk motor halus anak-anak anda. Jom. Alright. Jadi kita terus kepada aktiviti parti. Okay, ini adalah parti yang telah dibuat, di mana saya buat dalam keadaan dia tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut.
Orang kata untuk permulaan kita bagi yang orang kata jangan terlalu lembut, jangan terlalu kira biasa dulu. Kita nak tengok anak kita react macam mana. Dah kemudian tu baru kita cuba yang lembik sangat macam mana, yang yang keras sangat macam mana. Okey? Alright. Jadi ini yang biasa. Okay. Untuk aktiviti yang pertama, anda boleh minta dia bulatkan parti ni. Okey. Bagi dia dalam keadaan yang orang kata tak terbentuk lah, irregular. Okey. Jadi minta dia bulatkan, buat dia bentuk bulat. Okey. Mula-mula mungkin anak-anak dia tak pandai nak bulatkan. Anda boleh demo untuk buat bulat di atas tangan. Kalau dia macam rasa masih tak boleh, anda boleh cuba bagi dia buat bentuk macam ni dan suruh dia bulatkan di atas permukaan meja. Suruh dia bulatkan. Bulatkan macam ni. Bulatkan. Sampai dia jadi bulat. Sebelah tangan dulu. Kemudian minta dia suruh dia lepihkan. Lepih. Minta sebelah tangan lagi pula buat. Bulatkan. Alright. Setelah dua belah tangan ni dah berjaya buat sebelah-sebelah, minta dia buat dengan dua belah tangan. Bulatkan. Alright. Ini yang pertama, bulatkan. Yang kedua, anda boleh buat dia ini, panjangkan. Panjangkan. Cara panjangkannya ada dua. Pertama, cara panjangkan, anda boleh squeeze dia, picit dia sampai dia jadi panjang macam ni. Anda boleh kata untuk buat ular. Macam mana nak buat ular? Pertama, minta dia squeeze. Squeeze ni memerlukan manipulation jari-jari untuk align sama. Dan juga kekuatan tangan. Alright, untuk tekan. Setelah panjang, minta dia roll. Golekkan. Pastikan bila anak anda roll, kadang-kadang dia roll dua-dua belah tangan. Kalau tengok dia boleh roll tak dua-dua belah tangan. Macam ni. Sampai jadi panjang macam tu. Alright. Kemudian anda boleh minta juga masa roll tu sebelah tangan pegang, sebelah tangan lagi roll. Ini trik dia. Anda boleh cakap kalau nak panjang lagi buat macam ni. Masa roll ni, ini samalah sekali dia membantu fokus anak anda supaya dia panjang. Bila dah panjang sini, buat pula sebelah sini. Pastikan kedua-dua belah tangan anak anda sama, orang kata balance lah. Dua-dua sama dapat buat. Alright. Bila dah panjang, anda boleh tengok, dah panjang dah ular ni. Bila dia dah, orang kata dia dah jadi ular, anda boleh buat dia macam letak dia mata ke. Buat macam tu. Alright. Kita buat contoh mata. Lepas tu anda boleh tutupkan balik. Kiranya buatkan contoh untuk dia. Ini adalah kepala ular. Anda boleh minta anak anda picit. Untuk pinch. Picitkan kepala ular ni. Ni ekor dia. Picitkan. Alright. Kemudian buatkan mata. Mata untuk ular boleh guna jari saja. Guna jari. Alright. Sudah jadi ular. So kalau mungkin anak anda nak buat ular ni berbentuk orang kata dia ada corak. So anda boleh gunakan jari ni. Suruh anak anda gunakan jari untuk bentukkan. Ini penting penting untuk anak anda. Tengok anak anda boleh ke tidak. Pertama, buat jari macam ni untuk dia isolate, asingkan jari dia dengan jari lain untuk buat aktiviti. Dan juga kekuatan dia. Kita nak tengok kekuatan dia hanya menggunakan satu jari. Alright. Kemudian minta dia roll balik.
gemukkan dia balik. Minta sebelah jari pun buat sama. Okey, anda boleh repeat semua ni menggunakan semua jari. Okey, saya tunjukkan contoh. Okey, kalau jari lain. Sebab kadang-kadang ada anak kita dia tak pandai nak isolatekan jari-jari dia. Jadi anda boleh tunjukkan contoh. Kalau contoh kita guna ibu jari. Dalam usia 3 tahun masa tu dia tak pandai lagi nak buat jari macam ni. Tu buat good, tanda good ni. Jadi anda boleh bantu dia dengan buat macam ni. Pegangkan tangan dia, tinggalkan satu jari sahaja. Kemudian sudah ditekan. Okey. Alright. Kemudian buat juga dekat jari ni. Okey, dah jadi. Dah jadi ular. Ular kita ada corak. Alright. Okay. Bila dah jadi ular ni, okey, buatkan benda yang sama. Suruh anak-anak menggunakan jari tangan dia untuk panjangkan ular. Suruh dia buat bentuk. Okey, buat bentuk. Okey, contoh bentuk apa? Anda boleh bagi contoh bentuk yang memang ada kat rumah. Okey. Apa ini? Ini adalah seletip. Okay, cuba buat bentuk seletip ni bulat. Letak dulu kat tepi. Adakah anak anda boleh, pertama anda boleh uji kefahaman dia. Dia boleh tak nak faham bentuk bulat ni macam mana. So, suruh dia tiru. Alright? Okay, suruh dia tiru bentuk bulat. Okay. Kalau anak anda tak boleh nak tiru, anda boleh letakkan benda ini, suruh dia buat bentuk ikut benda ni. Okey, contohnya macam ni. Okey, alright. Bila anak anda perlu ikut bentuk ni, pertama dia memerlukan orang kata kita panggil sebagai problem solving. Dia akan kena pegang benda ni dulu. Kita akan minta tangan dia pegang benda ni, sebelah tangan lagi. Okey. Alright. So dia akan nampak ada lebih, sama ada dia nak potong ataupun dia boleh sambungkan. Alright, okey, sekarang dah jadi. Dah jadi, ular sedang tidur. Dia kata ini bentuk bulat. Alright. Okey. Begitu juga dengan segitiga. Segitiga anda boleh assist dia dengan tak ada satu point, menggunakan pinch 1 point, kemudian 2 point. Okey, segitiga. Okey. Alright. Ini adalah bentuk-bentuk dia. Dalam semasa proses ni, dia perlu menggunakan genggaman, okey, genggaman, pinch dan juga isolate untuk setiap jari dia. Okay, jadi ia manipulation, strength dan juga sensory. Okay. Sensory kalau dia boleh pegang, boleh buat semua ni, kira insyaAllah dia tak ada masalah sensory. Alright. Okay. Kemudian minta dia semula untuk buat bentuk bulat. Okay, suruh dia genggam macam ni. Okay, cara genggaman yang tadi adalah tidak sama dengan kita genggam macam ni. Di mana tadi genggam yang begini adalah lebih kepada palm dan juga tapak tangan dan juga jari-jari macam ni. Di mana ibu jari kita terasing. Tapi kalau ini begini, kita menggunakan, orang kata kita panggil sebagai perut tapak tangan. Okey, kalau orang Melayu saya panggil perut tapak tangan, mana dia tolak. Kita tolak dia. Okey. Kita minta anak kita buat begini. Di sini kita akan kita nak kuatkan bahagian ibu jari. Sebab ibu jari, kenapa namanya ibu jari? Memang ibu jari kalau tak ada memang sangat susah. Dia adalah yang penentu bagaimana cara kita pegang dan manipulation tangan kita. Okay? So kita perlu kuatkan dia punya ibu jari. Okay, ini cara dia. Alright. Kemudian kita nak tengok kekuatan jari dia. Semua jari dia. Bagaimana adalah kita minta dia pertama, daripada bulat ni, minta dia cabut. Cabut satu.
Okey, cabut satu dan minta dia bulat-bulatkan begini. Okey, kita cakap tolong buat gula-gula. Okey, buat gula-gula begini. So kita demo kan, letak satu. Okey, minta anak kita pertama kekuatan tangan dia untuk pegang supaya tidak tercabut bila dia tarik, dan kedua kekuatan tangan ini juga untuk tarik daripada ini supaya dia dapat ambil parti ni. Okey, so anda nampak kekuatan dia. Jadi semakin kalau anda buat parti anda keras, jadi kat situ menunjukkan semakin kuatlah, semakin tinggilah tenaga yang anak anda perlu keluarkan ketika dia nak tarik parti tu. So letak, right, tarik lagi, tarik dan bulatkan. Jadi kat sini adalah manipulation jari dia, jari-jari dan juga ibu jari kat sini, dan kita letak. Okey, ini untuk tarik-tarik lah ya. Alright. Okey, seterusnya kita suruh dia, kita akan minta dia bulatkan semula. Okey, letak dan cuba buat begini dan tarik. Ya, begitu. Tarik. Kita minta dia koyak-koyakkan parti ni. Okey. Ini kita nak tengok kekuatan semua jari termasuk ibu jari. Alright. Okey. Dia perlukan lebih effort. Ini untuk kekuatan jari jemari dia. Okey. Tarik. So dia koyakkan. Alright. Okey. Itu lebih kepada kekuatan. Okey. Alright. Seterusnya, mana kita nak dia punya tapak tangan pula. Okey. Untuk tapak tangan anda daripada bulat tu tadi, okey, anda minta dia lepaskan. Lepas tu sebelah tangan pegang, suruh dia tarik-tarikkan. Okey. Tarikkan. Jangan sampai putus. Okey. Orang kata kita cakap dengan dia buat roti canai. Buat roti canai macam ni. Jangan sampai putus. Jadi ini kita melatih dia control of the strength. Jadi dia perlu kontrol kekuatan tangan dia supaya tak kuat sangat, supaya orang kata roti canai ni tak tercabut, dan juga kekuatan jari-jari fine motor dia untuk menarik parti ini. Okey. So dah jadi macam roti canai. Alright. Okey. Seterusnya, kekuatan jari juga. Anda lepaskan. Suruh dia letak jari dia begini. Buat macam ni. Okey. Buat macam ni. Suruh dia benam jari. Okey, angkat. Kembangkan. Okey, so kalau daripada pandangan atas anda akan nampak. Okey, dia perlu kembangkan. Kembangkan jari dia. Ini untuk membina setiap individual punya jari. Okey, individual strength of the finger. Okey, tarik, suruh mereka tarik. Tarik. Kembang lagi. Okey, kembang lagi. Jangan abaikan sebelah tangan saja ya. Ini sebelah jari, sebelah tangan lagi pun kena buat juga. Okey. Alright. Itu adalah parti. Jadi anda boleh lakukan, saya ada lagi satu parti di mana yang saya buat ni lebih lembek. Okey. Dan dia agak sticky. Bila lembek ni dia sticky sikit lah. Jadi ini bila yang jenis sticky ni, okey, anda boleh nampak dia agak sticky. Okey, dia melekat-lekat kat tangan. Ini membantu dari sudut dia punya sensory.
Dia punya sensori sama ada dia tak nak sentuh ke. Okay, so dia pegang. Okay, kalau anda rasa macam messy, dia punya tu, anda boleh taburkan sedikit tepung. Okay, sikit tepung. Kata macam kita main masak-masak lah ya, tepung. Right. Dan bagi anak anda main. Sama juga, cuma anda boleh nampak di sini dia lebih lembut berbanding yang ini. Okey, anda boleh tengok konsistensi dia. Yang ni lebih lembek, yang ni lebih keras. Alright. Jadi ini pun sama. Bila dia lembik, dia bukan sahaja bermain bermain dengan dia punya strength, tapi ia juga manipulation. Bila dia firm macam ni, nak pegang senang. Tapi bila dia lembek macam ni, dia agak sukar. Dan dia memerlukan, anak anda memerlukan manipulation jari yang lebih. Okay, manipulasi jari yang lebih berbanding kalau anak anda bermain dengan parti yang lebih keras. Okay. Jadi setiap parti ni dia membina 3 aspek yang saya sebutkan untuk motor halus tadi. Alright, jadi anda boleh colourkan, boleh warnakan. Ini saya guna warna sirap, yang ini saya guna warna hijau. Okay, semua dua-dua ni kira dibuat daripada tepung gandum. Okay, simpan dulu. Okey, seterusnya ada kita nak bina kekuatan di sini pula. Okey, kita bina kekuatan, orang kata hujung tapak ni mana anda minta dia tolak begini. Satu pegang, satu begini, tolak. Dia minta dia tarik begitu. Okey, suruh dia tarik. Tarik dan tarik. Ini untuk kekuatan bahagian, orang kata bawah tapak tangan lah ya. Tarikkan dia. Okey. Kalau anda nak jadikan dia lebih fun, alright, anda boleh masukkan barang-barang untuk anak anda main lah. Okay, sebagai contoh, okay, dekat sini saya ada saya ada butang. Okay, saya ada butang, right. Kemudian minta anak anda buat bentuk, lepihkan dia, lepihkan. Okey, dan anda letak butang tu. Suruh dia letak butang-butang ni. Okey, masa letak butang ni pun cara dia pegang tak sama kena tekan. So dia tekan butang ni. Okey, bila dia dah tekan, dia dah terbenam. Pastikan dia terbenam butang-butang ni. Okey. Okey, anda buat dia macam buat ada bunyi. Seolah bila anak anda tekan, dia ada bunyi tet 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 tet. Jadi bila anak tekan, dia seolah-olah keluar bunyi lah. Jadi dia agak lebih menyeronokkan. Jadi bila dah tekan, dia dah masuk ke dalam gitu, minta anak anda keluarkan pula butang-butang ni daripada parti ni. Okey, ini ada lebih, orang kata quite challenging lah. Kita daripada yang mudah tadi, kita dah gulung-gulung semua, sekarang kita ada benda lain. Okey, so sekarang untuk keluarkan, dia perlu menggunakan, dia perlu tolak pula. Instead of pinch, dia kena tolak, push dan ambil. Letakkan di sini, push. Okey, kalau dia melekat memang orang kata challenging lah untuk anak ya. Push, ambil. Okey,
ambil dan seterusnya. Okey. Alright, jadi apa lagi yang boleh dibuat? Anda boleh letakkan butang-butang ni di dalam pati ni, kemudian anda tutupkan dia, golekkan. Okey. Sekarang anda kata kat anak, Mami ada benda dekat dalam pati ni, cuba cari. Jadi anak dia perlu keluarkan segala ilmu yang tadi tu. Dia perlu tarik untuk cari. So dia akan ini untuk enhance dia punya tactile. Okey, tactile daya sentuh dia. Dia rasa sentuh dia. Okey. So dia pegang kat sini, ada benda. So dia akan tarik. Okey, dah jumpa. 1 2. Okey, dia keluarkan. 3. Okey. Kemudian cari lagi. Okey, ini akan menjadikan permainan dengan anak tu lebih seronok lah. Okey, tengok ada lagi tak? Cuba tengok. Cuba tarik lagi. Okey. Jadi tak adalah permainan tu jadi macam orang kata bosan lah. Duk gentel pati je kan. Alright. Okay, jadi anda sini nampak bila kita keluarkan butang ni, dia ada kesan. Okay. Jadi sekarang ni kita ada bekas ni, kita ada selotip ni. Minta dia buat macam seolah-olah kolam dekat dalam selotip ni. So kita ambil dia sikit, bagi dia sikit saja untuk dia buat. Okey. Jadi minta dia penuhkan. Jadi dia perlu penuhkan, gunakan semua skill jari dia. Sama ada tumbuk, kita boleh tunjuk kat dia, anda awak boleh tumbuk dia, lepikan. Awak boleh tarik dia guna jari-jari. Boleh tarik dia guna jari ataupun ibu jari. Asalkan penuh. Okey. Penuhkan dia. Okey, buat seolah seperti mangkuk. Okey, buat mangkuk. Okey. Jadi bila kat sini dia akan memerlukan orang kata aktiviti manipulasi serta strength setiap jari dia. Okey, tekan sampai jadi mangkuk. Sekarang dah siap mangkuk. Anda boleh letak butang-butang yang tadi tu. Dan ada anak anda pun seronoklah, dah berjaya siapkan mangkuk. Okey? Alright. Okey, untuk seterusnya, ini adalah pati. Okey. Kita boleh juga guna, kalau katalah mungkin anda nak guna benda lain, anda boleh gunakan getah. Okey. Getah ni macam mana nak buat? Daripada anda boleh kuatkan jari-jari anak anda menggunakan getah. Mana letak satu getah dulu. Kau. Dia buka, suruh dia buka. Okey. Kemudian tambah lagi dulu getah. Getah ni bila kita tambah, dia semakin orang kata stiff, semakin keras lah. Jadi ini menguatkan jari-jari anak anda. So orang kata motor dia. Okey. Okey. Anda juga boleh menggunakan getah ni. Untuk tarik gini. Okey, tarik. Okey, buat macam orang kata macam kat gym lah, tarik. Okey, anda boleh isolatekan setiap jari. Asingkan. Pertama, menggunakan ibu jari. Dan setiap level, kalau nak makin kuat, anda tambahkan getah lah ya. Okey, ini saya terus kepada 4. 1. Kemudian jari telunjuk pula. Kemudian jari hantu pula. Okey,
kat sini. Okey. Ada beza sama ada anda tarik macam ni ataupun begini. Okey. Alright. Jadi pastikan dekat semua jari anda buat. Begitu juga dengan jari manis. Dan juga akhir sekali adalah jari kelingking. Okay, so anda nampak dia lain sikit Okey. Kemudian menggunakan dua jari ni anda boleh buat macam tali. Okey, ini manipulation yang lebih susah lah. Anda suruh dia ikat. Daripada dua ni buat begini. Kemudian satu ni minta dia tarik dan dia akan jadi begini. Okey, ini kalau kita nak buat getah. Alright. So jadi letakkan dahulu satu jari pegang. Okey. So dia pegang. Satu jari lagi buat begini. Okey, jadi anda akan belajar tentang manipulation jari menggunakan getah. Okey. Dengan getah ni macam-macam kita boleh buat. Kalau zaman dulu kita boleh buat labah-labah lah apa Tapi ini orang kata kita ajar basic lah dulu. Okey, ni basic untuk manipulation jari. Okey. Okey, jadi itu adalah antara aktiviti menggunakan terapati DIY do it yourself di rumah sepanjang PKP ni. Okey, sebabnya kalau anda mampu, ada yang mampu nak beli terapati di luar, okey, itu tak ada masalah. Tak ada masalah, okey. Cumanya jika tak mampu nak beli, okey, anda boleh menggunakan tepung gandum sajalah dan campurkan air saja. Okey, warna tu adalah sekadar untuk menarik minat anak-anak anda. Okey, jadi tak perlulah kadang-kadang ada orang sanggup berhabisan. Tak apa, bagus. Cuma ini adalah antara salah satu alternatif yang anda boleh gunakan untuk membantu motor halus, pembinaan motor skill dalam motor halus anak anda. Okey? Okey, apa yang saya kongsikan tadi adalah lebih kepada basic pembinaan motor skill motor halus anak anda. Alright? Jadi untuk yang ke depan, bila dia dah, orang kata dia dah advance, dia dah terror dah, okey, bab-bab yang tadi duduk bergentel tadi tu, anda boleh tambah dari apa orang kata dia punya level lah level dari sudut dia punya sensory, kekuatan, strength dan juga coordination, alright, manipulation. Jadi untuk sensory anda mungkin boleh tambahkan sesuatu yang mungkin apa lebih orang kata beats ke, okey, beats dekat dalam dalam parti tu supaya dia lebih berasa. Okey, lebih berasa sebab dia memberi lebih lagi dari rasa dekat tapak tangan dia. Dan untuk dari sudut strength, seperti yang saya katakan tadi, tambahkan lebih tepung. Kalau nak lebih-lebih, anda lebihkan air. Okey, alright. Dan kemudian dari sudut manipulation, anda boleh improve, anda boleh orang kata naik level, pergi kepada penggunaan getah. Okey, getah orang kata kita panggil sebagai getah sayur saja. Okey, getah sayur tu free. Kalau anda beli makanan ke apa ke, simpan dan basuh dululah basuh dulu, buatkan. Untuk kekuatan tangan anak anda. Itu adalah yang basic. Kemudian baru anda boleh buat dia macam ikat tali ke apa ke biar buat dengan the basic dulu, barulah kita advance. Okey. Jadi dengan itu tamatlah topik pada kali ini. Jadi saya nak mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada majalah Pak Yanma kerana menjemput saya bagi mengulas topik kali ini. Okey. Assalamualaikum. Bye.